Kami cakap bahasa Einstein mix with bahasa tokek dan kadang-kadang bahasa yang kami sendiri yang tak faham. Kitchen Talks yang disukai ramai anti sampai masak ikan masin perah limau dan lada. Produced by Net. This is Kinabalu Podcast. Baik, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh the Third Global Agritech Summit 2024. Come and join us this upcoming in the 9th of October at Sabah International Convention Center SICC for an amazing event in celebration with the future of agriculture. Di sini ni di Global Agritech 2024 ni akan memberikan anda all scope of angles to upscale opportunities in the future of making agriculture more profitable, more productive, more sustainable to the era of modernization sesuai mengikut cabang bidang perdagangan anda. Ya, bukan itu sahaja. For these 2 days kita akan dihujani dengan conference Q&A sessions, bual bicara daripada panel-panel terkemuka, negara khas buat semua yang hadir. Tidak lupa juga kita ada booth-booth yang sangat padat dengan pameran serta knowledge yang tersedia oleh para peserta pameran di Gates 2024. Dan kita ada showcase, demonstrasi dan peluang meluaskan networking kita antara satu pengusaha ke pengusaha yang lain. Jadi jangan lepaskan peluang ini dengan mendaftar penyertaan anda sekarang juga. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, terus saja layari www.globalagritechsummit.com atau email mereka di info@globalagritechsummit.com, dan anda juga boleh direct WhatsApp mereka di 012-335-5067. Pangkis Pingo koluma, aku masih memyako. Pingo korungai, pingo koluma, aku masih memyako. Pingo korungai, dendo dendo dendo, unana, dendo dendo dendo, da da da, dendo dendo dendo. Selamat kembali ke podcast nombor 1 di Sabah. Saya Ricardo. Saya Kenny, that's a nice song. And you are? Saya Razman. Kami dari Kinabalu Podcast, the number one podcast in Sabah. Super legend. Dan kami kali ini di second part kita ada berbeza sedikit setup. Selalu kita the whole three parts kita the same guest. Kita akan panggil balik Dato' Kalakau untuk on the third part nanti. Tapi on the second part ni kita ada another person. To be frank, saya tidak kenal dia. To be frank, saya baru sahaja kenal. Tapi I do believe yang dia ada perspektif yang berbeza, yang mana perspektif dia ni mungkin akan kepada ke arah memberikan kita informasi yang lebih ataupun knowledge dan yang lebih penting dan maklumat yang sepatutnya semua dapat tahu. Alright. Sure. Kita ada Tuan Amru. So Tuan Amru ini adalah serba sedikit, Tuan Amru ini adalah bekas ataupun senior official officer di police department last time di Sabah. Dan selepas satu ketika dulu dan juga selepas tu dia bekerja dengan Petronas. So dia handling a few regional jugalah, kira quite big juga. Nanti kita minta dia belanja lah. Satu ketika dulu. Jadi Tuan Amru, what should we address you? Tuan Amru atau macam mana? Just call me Uncle Amru. Uncle Amru. Uncle Amru. Uncle Roger. Okay. Lawan Uncle Roger. Yeah. Uncle Amru. Uncle Amru. If I have to ask you ataupun orang mau tanya, what are you? Who are you? What will you explain to everybody? In terms of my personal. Yeah. Who are you? Who am I? Who are you? Saya dari Ranau. Okay. I'm from Ranau. Patutlah putih. Orang Ranau semua putih-putih. Betul. Saya dari Ranau. Alright. Dusun from Ranau. Baik. Dusun Muslim. And hari ini menetap di Kota Kinabalu. Tapi juga selalu kembali ke Ranau. Karena orang Ranau ini mesti balik kampung. Betul. Akar saya dari Ranau. So saya pikir itu untuk saya lah. I see. Wah, sangat humble dia punya introduction lah. Patut cakap saya dulu bekas polis, saya dulu bekas kan. Bukan sesiapa-siapa. Sangat humble. Anyway, Uncle Amru, kita juga ada Razman Durhan sini. Razman Durhan, saya sudah intro di awal-awal, kita tidak perlu intro banyak sangat. Tapi I do believe dia ada juga perspektif dia tersendiri dari segi umur dia lah. Betul. Dia baru 20, berapa tu bro sekarang? 25 kau tengok. I feel so old now. I still feel young. I'm okay. I'm just 30 lah. Good for you lah. Uncle Amru, do you support the union of a local bloc party in Sabah working closely with the federal? Yes.
Okey. Saya bersama dengan semangat ini. Okey. Ada beberapa perkara yang saya pikir menyebabkan kita harus berada dalam blok ini. Pertama sekali kita melihat blok ini terdiri daripada blok politik Sabah. Baik. PBS, STA, apa lagi? PBS, USNO. Aha. Warisan blok, Okey. warisan. Warisan. Dan semua ini mempunyai presiden parti masing-masing. Baik. Betul? Dan blok daripada datang dari seberang ini PKR, UMNO, DAP dan juga mungkin ada lagi beberapa parti lain. Mereka juga mempunyai ketua parti di Sabah yang kita panggil kebanyakannya mungkin kita macam PKR jadi panggil pengurusi Majlis Pimpinan Negeri. Okey. Tapi Cabang lah, parti cabang. ini Okey. cabang bahagian Sabah ini, Sabah chapter. Tapi mereka dikuasai oleh federal. Baik. Mereka ada presiden sendiri. Okey, presiden sendiri. Dan bezanya ialah figura-figura ini besok jika mereka menang dalam pilihan raya, mereka ini akan jadi orang penting. Okey. Majlis pimpinan, pengurusi pimpinan negeri ini, PKR, ataupun juga mungkin UMNO, jika parti ini menang, mereka lah yang akan jadi, mungkin boleh jadi ketua menteri, ataupun juga sekurang-kurangnya menjadi menteri kabinet. Okey. Okay, soalnya, adakah mereka bebas untuk membuat keputusan? Baik. Karena mereka ini bukan presiden parti. Okey. Mereka hanyalah ketua parti masing-masing di Sabah. Baik. Jadi yang kalau kita berbalik kepada perlembagaan, mereka ini parti ini kalau saya melihat parti ini menguasai kerjaan. You have to understand that. Alright. Di Malaysia ini begitulah keadaannya. Parti menguasai kerjaan karena segala-galanya nanti, dasar itu nanti, polisi itu nanti, banyak ditentukan oleh parti. Parti dulu yang tentukan, barulah dibawa kepada kerjaan. Okey. Ini yang berlaku di Malaysia ini. Okey. Dan saya pikir ada juga orang tak faham ni. Okey. So, ini dulu yang perkara asas yang kita harus pahami. Baik, Uncle Amru. Okey. Saya pergi Gen Z sikit, 25 tahun punya. Do you believe, Razman, there's offering yang berlaku dalam pembentukan siapa yang akan memegang kawasan apa ni? Memegang itu, memegang ini, jawatan ini dan itu. Kau rasa ini berlaku? Saya offer kau jadi ini, tapi kau kena masuk di coalition kami. Kau rasa what do you take on that, Razman? Maksudnya benda tu possible atau tidak ke ataupun Ya, ya. So I think benda-benda begitu tidak mustahil untuk berlaku. Okey. Sebab ialah dalam kita menarik seseorang untuk ke dalam Kita mesti offer something. Kita offer something. For sure ada sebab. Okey. Mungkin dia lebih kepada untuk mempengaruhi keputusan dan Okey. sebagainya. Dan pada saya yes, benda tu possible untuk berlaku. Playing safe lagi Saudara Azman. Tapi okay, this offering ni, benda-benda begini, sejauh manakah kita punya kekuatan diri kita ni untuk tidak menjadi reality stigma yang mana yang apabila kita macam mana kita kuat sama Sabah, at the end of the day, Ricardo, you stand, you won there, you go for our coalition, and I give you one big position, you handle this one, so you'll be okay with us. What do you think on that? So it's quite hard to answer. Adakah soalan saya sendiri, tapi saya rasa kau faham maksud saya. Kau rasa kita perlu mengekang the possibilities yang sebegini untuk upcoming DUN ini? Yeah, for sure. That's why di dalam mungkin DUN pun sebelum ni sudah pernah bersidang. Dia sudah meletakkan, maksudnya kita ada lompat parti. Okay. So maksudnya segala bentuk pelompatan ini tidak berlaku lagi pada masa akan datang. So dalam satu view pula, mungkin saya boleh saya nampak, boleh saya capture kan. Bila maksudnya banyak berlaku lompatan dan sebagainya, dia menyebabkan kita kekurangan dari sudut kebulatan dalam suara itulah. Okay. So bila tiada kebulatan dalam kita membentuk satu suara, dia akan menyebabkan kita punya macam tersebutlah bargaining power kita tu berkurang. So dia punya konteks berbeza bila kita macam contoh kita di dalam satu parti
parti yang sama. Macam contoh mungkin kalau mungkin disebut tadi PKR atau contoh, kita ambil satu contoh lah. PKR kan sekarang mungkin kerajaan dan mungkin dia ada cabang di negeri Sabah. So bila dia di bawah parti yang sama, dia punya variety untuk suara tu mungkin sedikit berkurang. Tapi bila kita macam contoh, dia datang daripada entiti yang berbeza. Macam contoh kita daripada blok Sabah dan kita ada parti daripada Semenanjung. So dia boleh kita menyebabkan kita ada sedikit mungkin berlaku I agree to disagree, something like that. Sebab kita kita datang daripada entiti yang berbeza. Tapi bila kita datang daripada entiti yang sama, for sure kita akan berfokus kepada satu pandangan. Maksudnya kita bergantung dengan priorities masa, something like that. So agree, and I add on sebelum I ask Uncle Amru pasal the selfishness of people ni kadang-kadang, especially leaders, when they got offered, bila diorang kena offer something macam mana, how truthful for you, diorang bilang the king is power, diorang cakap the the king is power, no the government, no well, the money, the cash is king is cash, something like that lah. yeah. Sometimes like that. I don't, allegedly we don't know, kita boleh got cancelled by saying so, we don't know, not just but cancelled, man. We can get arrested for this. do you agree, Uncle Amru, you rasa kita, kalau kita mau form a union block party ni, kita put aside, we need to put aside, these leaders need to put aside all these offerings and everything, because dorang akan dapat lebih apabila dorang united. Saya setuju. What do you think? Sebelum Closer to the mic, Uncle. Saya setuju. Tapi sebelum itu saya ingin jelaskan sesuatu yang menyambung apa yang Razman katakan tadi. Baik. Okay. Siapa sebenarnya mereka yang memegang jawatan sebagai pengurusi majlis pimpinan negeri, parti-parti dari Semenanjung ini? Siapa mereka ini? Okay. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang dilantik. Dilantik oleh presiden parti. Baik. Bukan saya yang kata. By hierarchy. Bukan, itu lantikan itu ada dalam perlembagaan PKR, ada dalam pengelolaan UMNO. Baik. Mereka ini dilantik. Bermana apabila dia dilantik, apakah dia bebas untuk membuat keputusan? Itu soalnya. Dan ini bukan saya kata, tapi itu adalah tertera dalam perundangan kita. PKR. Okey. Bayangkan, kamu seorang yang telah dilantik oleh master kamu, jauh di Kuala Lumpur sana. Bukankah kita oblige dengan kehendaknya? Kau tak ikut apa dia kehendaki, apa yang dia mau, ada kemungkinan besar mereka akan cari orang lain. To the mic, Uncle, to the mic. Don't run from buang mereka, ganti dengan orang lain yang sedia ikut perintah dan kehendak Kuala Lumpur. Itu. Tadi dalam perlembagaan PKR itu, PKR dan saya percaya juga perlembagaan parti-parti lain juga tertera seperti itu, di mana ketua parti-parti Semenanjung di Sabah ini ada dilantik oleh presiden parti. Dan apa di sebaliknya yang tersirat daripada lantikan ini? Apa yang tersembunyi di sebalik lantikan ini? Ini yang biasanya kita rakyat di Sabah ini mungkin kurang prihatin mengenai perkara ini. Bayangkan kamu dilantik, kan? Jadi kamu mesti ikut apa yang dia mau. Your master is in Kuala Lumpur. Ini yang berlaku. Dan bayangkan, saya katakan di awal tadi, orang-orang ini nanti akan jadi orang-orang penting sekiranya parti mereka menang. True. Majlis pimpinan ini ataupun pengurusi pimpinan ini akan jadi ketua menteri. Itu yang berlaku dalam zaman UMNO dulu, whereby Tan Sri Musa dia pengurusi majlis pimpinan UMNO Sabah, dia jadi dilantik sebagai ketua menteri. Baik. Walaupun dia orang Sabah, tapi akhirnya dia akan merujuk juga dengan Kuala Lumpur. That's Ini why, yang berlaku. Ini yang berlaku. Betul. Jadi inilah sebabnya tadi Datuk Kelakau pun sudah mengatakan perkara ini. Anak muda ini pun sudah menyatakan. Tapi mereka tidak rujuk dalam perlembagaan. Jadi ini sebenarnya yang berlaku. Okay. Kenapa Presiden UMNO itu kata, kamu apapun kamu boleh buat di Sabah, tapi akhirnya Kuala Lumpur juga yang memutuskannya. The politik kami pegang, dia cakap begitu. Karena ini ada di sini. That's why saya cakap tadi hierarchy. Because kita ada hierarchy yang kita follow. Begitu. So mungkin leaders ini. Satu lagi yang perlu dikongsikan.
negeri ini juga kalau dalam PKR, saya rasa begitu juga dengan parti-parti dari Semenanjung ini, mereka ini mempunyai majlis pimpinan peringkat negeri. Tapi majlis pimpinan peringkat negeri ini hanya bermesyuarat dan keputusannya bukan mereka. Apa yang mereka putuskan akan diangkat kepada majlis pimpinan pusat. Baik. Pimpinan pusat. Jadi kalau kita lihat perlembagaan PKR itu ya, kalau saya tidak Banyak silap, membahasakan PKR, Puan. Terlalu banyak membahasakan PKR sini. kalau saya gunakan UMNO dan sebagainya panjang. Okey. Jadi bila saya anggap PKR ini bermakna ini merujuk kepada parti-parti lain juga. Jadi maksud saya, Ada grudge kah? bukan karena Tidak? saya musuh Okey. PKR. Okey. Saya tidak ada keras dengan PKR. Okey. Saya pernah bertanding atas tiket PKR satu Okey. ketika dulu. Okey. Saya paham apa. Alright, Sebab alright. saya banyak bercakap mengenai PKR. Okey. Kita Okey. punya PMX dulu, right. Okey. Majlis Pimpinan Pusat PKR sebagai contoh ya, mungkin juga UMNO begitu. Kalau saya tidak silap, terdiri daripada 93 orang. Okey. Majlis Pimpinan Pusat, mereka inilah yang berkuasa untuk membuat segala keputusan. To the mic, sir. Mereka inilah yang berkuasa untuk membuat segala keputusan. Bukan saya kata, balik kepada perlembagaan itu sendiri. Baik. Balik kepada perlembagaan itu. Mereka inilah yang membuat keputusan. Bukan PKR negeri. Keputusan PKR negeri akan diangkat ke Majlis Pimpinan Pusat. Berapa orang, soalnya berapa orang dari Sabah yang duduk dalam Majlis Pimpinan Pusat ini? Baik. Daripada 93 orang. Saya rasa lah, I'm wrong, tidak lebih daripada 4 atau 5 orang. Mampukah 5 orang, 4 orang ini berdepan dengan mereka yang 80 lebih orang. 80 lebih orang di Semenanjung, kan? Yang 4 orang ini pengurusi pimpinan negeri yang dilantik itu, dan ada satu lagi naib presiden. Naib presiden, tapi naib presiden ini sama ada dari Sabah atau daripada Sarawak. Tapi ketika ini saya naib presiden ini dilantik oleh presiden daripada Sabah, 2 orang, dan ada 2 atau 3 lagi yang menang dalam pemilihan parti. Ini saja daripada 93 orang. Jadi bagaimana orang ini boleh membawa suara Sabah yang kritikal ini? Contohnya persoalan mengenai minyak kita, soal mengenai revenue kita yang 40%. MSC63. MSC63. Betul. Ya? Bagaimana mereka mengangkat perkara ini ke peringkat pusat? Tidak boleh. Sukar. Karena limitasi ya. Ya. Maka itu sebabnya orang Sabah ini harus paham mengenai keadaan ini. Kenapa kita mesti berada dalam lokal parti? Buruk-buruk pun, kecil-kecil pun lokal parti ini, macam yang anak muda ini katakan tadi, keputusan mereka bikin sendiri. betul. Tidak payah rujuk-rujuk. Bersabar tuanku, sabar. Saya marah Uncle, ini karena jangan ini. marah. Uncle Amru, saya mau tanya orang anak muda pula. Do you agree, Man? The power is actually, kalau ikut betul yang memegang, JRS sedang memegang kita sekarang di Sabah, diorang ada boleh menentukan hala tuju yang union inilah. Kau agree to that kah? So maksud dia Dato' Haji memegang satu mohor yang agak besar untuk memastikan sama ada hala tuju union block party ini terjadi ataupun tidak. I think bila sebut pasal membuat keputusan, Okay. so the incumbent government now is for sure Datuk Seri Haji J lah kan. Okay. So secara tidak langsung dia memberikan kuasa kepada beliau untuk membuat keputusan, dan kita boleh katakan adalah melalui hikmah kebijaksanaan beliau untuk menentukan siapa yang terbaik dan sebagainya. Dan bila sebut pasal benda ni juga, local party ni banyak, ada yang menentang beliau juga kan. Betul. Ada juga yang mungkin bersetuju dengan beliau. So, kebanyakannya mungkin bersetuju, dan ada mungkin yang tidak bersetuju. So bila berlaku begitu, yang kita harapkan adalah bila kita mengharapkan kebulatan suara seperti yang disebut tadi. Dan bila sebut pasal kebulatan suara tu, dia memerlukan jiwa besar daripada pemimpin-pemimpin yang mungkin mempunyai perbezaan dari sudut pandangan dan dari sudut pembawaan itu sendiri. So maksudnya sama ada
dia bergantung kalau sebut pasal ramuan which one is the best, rasanya mungkin mereka di peringkat yang sudah lebih faham, Boleh faham. yang mungkin sudah lama berada dalam politik, dorang tahu ramuan mana yang lebih Masak. terbaik, yang macam mana unity Ramuan. ataupun united yang dorang mahukan. Betul. So begitulah maksudnya. So Dato' Haji memegang kunci lah, to be frank. Kira begitulah. Okay. Holding the key Last lah. before we take a short break and kita panggil balik Dato' Kalakau, Uncle Amru, who are the best? Who is the best? Do you think who can lead this Union Bloc Party? In your personal opinion. Ya. Begini, I cannot really objective kalau ini, tapi kita jawab secara subjektif. Tadi macam marah. Tadi macam marah. Tarik balik. Tarik balik. Tarik balik yang timur tua. Okay. Santai. Jadi kita. begini. Never. Okay, this block, local block party ini, sekiranya mereka masa pelihara ini nanti akan membentuk sebagai satu gabungan. Pertama sekali, biasanya dalam pilihan raya ini akan ada poster boy untuk jadi ketua menteri. Yes, to the mic, sir. Poster boy. Alright. Oke. Jadi oleh karena banyak gabungan, ada beberapa gabungan parti, katakanlah warisan, buat gabungan dengan STA, PBS dan juga ini, mereka akan ada. Mereka tidak mungkin mampu untuk meletakkan seorang sahaja poster boy, poster boy untuk jadi ketua menteri. Okay. Walaupun ini harapan rakyat sawah, ini pun harapan rakyat, sekurang-kurangnya kita letakkan satu poster boy untuk jadi ketua menteri. Tapi dalam keadaan di Sabah dia agak berbeza, berbeza sedikit karena ada blok-blok ini warisan, KDM blok ini. Jadi saya rasa macam ini. Mereka boleh buat persetujuan ataupun mutual understanding whereby siapa yang dapat kursi banyak dari Ego. parti Dia akan jadi the leader lah. Dan pada saya kita mempunyai ramai potential leader. Dr. Jeffrey ada, Okay. Joakim juga ada, Okay. apalagi Datuk Safi juga ada. Ada. So ini semua ada local best party. Jadi tidak pada saya tidak jadi masalah. Okay. Itu yang penting. Okay. Mungkin allow me to differ juga lah kan. Yes. Oh, okay. So mungkin Dato' Bung Mukhtar, you want to Bukan. suggest Dato' Bung Mukhtar to be the CM? mungkin dia lebih kepada, tadi kan soalan itu terlampau objektif untuk saya. Betul. So mungkin saya akan jawab lebih kepada subjektif lah. Baik. So bila sebut kita ramai pemimpin veteran, ya bila sebut pasal veteran ini memang sangat ramai. Baik. Tadi sebut Datuk Jeffrey, Datuk Syafi'i, Datuk Sri Haji Anak sendiri. muda pun ramai juga. Dan ya, bila sebut begitu, apa yang saya lihat adalah bagaimana untuk kita memastikan bahawa belia-belia, sebab kita ada undi 18. Betul. So bila ada undi 18 ni, kita memerlukan belia-belia kita memahami apa aspirasi rakyat Sabah Correct. yang sebenar. I understand. So bila kita memerlukan aspirasi rakyat Sabah yang sebenar, kita mau belia ni faham, kita mempunyai satu tanggungjawab sosial yang sangat besar. I mean, bila tanggungjawab sosial itu dia bermaksud kita yang muda dengan yang tua ni mesti bekerja sama untuk memastikan apa yang kami belia-belia ni tak tahu, mungkin orang-orang veteran akan pas dengan kami apa yang sebenarnya Pimpin. perlu kami tahu. Dan supaya maksudnya bila ada, maksudnya kita pass the button, everyone maksudnya aware with what is actually we should take as a responsibility lah, something like that. And bila begitu maksudnya kita menyediakan pool of leaders yang lagi ramai. Betul. Maksudnya bila kita berjumpa dengan orang-orang di Semenanjung contohnya, ataupun kita untuk mengangkat semangat federalisme tadi itu, kita memerlukan orang yang pandai berbincang, pandai manage everything. So maksudnya bila dia faham konteks kita dan dia faham dari konteks yang cukup luas, which is semangat federalisme tadi itu, dia akan memberikan kita lebih banyak peluang. Sebab untuk kita contoh sebagai contoh ni kan, Tuan Amru, mungkin yang berkenaan dengan untuk kita menuntut MN nombor 3. So MN nombor 3 benda yang mungkin tidak dapat direalisasikan mungkin sejak daripada ditandatangani lagi kan. So dia satu tempo yang sangat panjang. Jadi bila dia tempo yang sangat panjang, kita pun perlu melihat ke depan bahawa bila begitu kita perlu menyediakan kita punya orang-orang muda ni untuk faham supaya maksudnya perjuangan ni tidak berhenti di situ juga. Maksudnya tidak terhenti setakat pengetahuan Datuk Syafi'i, tidak terhenti setakat pengetahuan Datuk Sri Haji, tidak terhenti setakat pengetahuan Datuk Sri Jeffrey, something like that. So that's my take lah for that. Okay. Wow. We're gonna take a short break sebab saya rasa
Undi 18 tu maksudnya perlu banyak lebih muda leadership yang muda-muda lah. Betul. Sebab probably the mindset are different, the era is different, the needs are different, Betul. the thinking are different, the awareness of many stuff are different. So dia mungkin lebih memahami orang-orang muda. So saya rasa leadership yang muda-muda ni, dan dia orang ni akan jadi somebody in the future. Yang lama-lamanya akan just rest well and melihat dan memberikan reference, menyambung perjuangan lah. Betul. We're gonna take a short break. Thank you Uncle Amru. Thank you so much for your take. Thank you so much. We're gonna take a short break. We'll be right back right after this. Of course, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh the 3rd Global Agritech Summit 2024. Come and join us this upcoming 8th and the 9th of October at Sabah International Convention Center (SICC) for an amazing event in a celebration with the future of agriculture. Di sini Global Agritech 2024 ini memberikan anda all scope of angles to upskills opportunities in the future of making agriculture more profitable, more productive, more sustainable to the era of modernization sesuai mengikut cabang bidang perlandangan anda. Ya, di sepanjang 2 hari ini kita akan dihujani dengan conference Q&A session, bual bicara daripada panel-panel terkemuka negara khas buat semua yang hadir. Tidak lupa juga kita ada booth-booth yang padat dengan pameran serta knowledge yang tersedia oleh para peserta pameran di Gates 2024. Kita juga ada showcase, demonstrasi dan peluang meluaskan networking kita antara satu pengusaha ke pengusaha yang lain. Jadi jangan lepaskan peluang ini dengan mendaftar penyertaan anda sekarang juga. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, terus saja layari www.globalagritechsummit.com atau email mereka di info@globalagritechsummit.com, dan anda juga boleh direct WhatsApp mereka di 012-335-5067. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali bercerita tentang local block Union Party ini sebentar saja lagi. Hi, I'm Raja Razi from OK Let's Go Singapore. You are listening to the #1 podcast in Sabah, Kinabalu Podcast.